Okey, kita mulakan pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Fitri mana ya? Lama saya tak nampak dia. Tak nampak. Tak nampak. Lama saya tak nampak Fitri. Dia sihat ke tak? Dah macam dekat seminggu. Ke kat luar? Lama saya tak nampak dia. Bukan dekat seminggu, dah dekat berapa bulan, sebulan lebih. Apa dia? Oh, mak mertua dia datang. Okey. Yelah, kita kena meraihkan mak mertua kita. Marah mak kita. Okey, hari ni nak belajar mana? Nak belajar muka surat berapa hari ni? Boleh pilih ke? Muka surat berapa nak belajar? 368. Oh. Saya ingatkan nak skip je semalam. Tak habis-habis bincang. Tak apalah. Kita sambung ya perbincangan kita tentang hati yang keras dan hati yang lembut. Hari ini kita masuk poin yang keberapa? Ke-6. Masya Allah. Ini betul-betul ikut ni kuliah ni. Nombor 6 ya. Okey, hari ini kita akan masuk poin kita yang ke-6 tentang hati yang keras dan hati yang lembut. Poin yang ke-6. Okey, poin yang ke-6 di sini menyebutkan bahawa seperti halnya tubuh yang tidak mendapat manfaat dari makanan dan minuman bila sedang sakit, maka demikian pula dengan hati. Jadi kalau badan kita sakit, makan dan minum tak boleh. Makan dengan minum tak boleh. Sikit. Dia jadi tak selera ya. Kalau tengok cendol pun tak boleh telan. Sedap cendol. Sempat. Sedap saya dah berapa hari ingin nak makan cendol. Macam-macam saya ni. Kalau orang mengandung. Okay. Tak mengandung pun. Repeat je. Tak ada suami mana boleh mengandung. Okay, kita lihat di sini. Orang yang kalau dia sakit, sakit badan lah, apa-apalah penyakit yang dia ada. Dia akan menyebabkan selera makanan dia kurang ataupun menurun ya. Bila kita kurang selera makan ini, dia akan menyebabkan apa-apa yang kita nak telan, kita rasa macam dia susah lah kan, susah nak telan, susah nak makan, semuanya lah. Jadi di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan contoh, kalau hati kita sakit, sama macam badan kita sakit. Bila badan kita sakit, kita tak selera makan, nak minum pun rasa macam air susah, nak lalu dekat tekak ini. Orang yang sakit hati, bukan sakit hati sebab dia jealous tetapi ada penyakit dalam hati dia. Orang yang begini, dia kata apa? Jika hati telah sakit kerana syahwat, sakit kerana syahwat. Orang yang sedemikian disebutkan bahawa peringatan tidak akan mampu menyembuhkannya. Orang kalau hatinya bermasalah, banyak penyakit kan, orang yang begini kita cakap apa pun dia tak akan dengar. Kita nasihat macam mana pun kepada dia, nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia sedemikian. Baik, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman. Okay, kita ambil satu ayat Al-Quran untuk menguatkan statement Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah pada poin kita yang ke-6 pagi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Betul tak ayat ni? Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Afala tadhakkarun. Sebab kadang-kadang afala tadhakkarun, saya bimbang saya tersilap tulis. Afala tadhakkarun. Itu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Allah kata, dengan demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhinya. Tadi kita sebutkan mereka yang mana jika sakit hatinya kerana mengikutkan syahwat iaitu hawa nafsunya, orang yang begini bila kita cakap apa-apa kepada dia, dia tidak dengar. Dia tidak mahu menjadi orang yang menerima nasihat. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 itu. Orang yang mana kalau dia menjadi hamba kepada hawa nafsu, dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Dia ikut kehendak hawa nafsunya. Ada 3 perkara yang akan berlaku kepada orang yang sedemikian. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita satu persatu apakah yang berlaku kepada mereka yang mengikut kepada hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat begini dalam ayat ini, orang ini dia mempertuhankan hawa nafsunya. Kita sekarang kita kata kita seorang muslimah yang mana Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ikut, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita akan taat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan, kita akan tinggalkan perbuatan tersebut. Bila kita ada 2 ciri ini dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, bermakna kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat begini muslimah, kalau kita lebih mementingkan hawa nafsu kita daripada apa yang Allah cakap dalam Al-Quran, daripada apa yang Nabi SAW perintahkan kepada kita dalam sabda-sabda baginda, hal yang sedemikian menyebabkan kita ni menjadi hamba kepada hawa nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi SAW, "Afara'aita, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, bagaimana keadaan orang yang mana dia menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya." Ada 3 perkara yang berlaku kepada orang ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kata di situ dalam ayat yang sama wa adallallahu ala ilmin. Wa adallallahu ala ilmin. Orang yang begini Allah kata di situ dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur ingkar. Itu yang menyebabkan kita kalau cakap apa-apa, orang ni dia tak dengar. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah pesongkan dia daripada jalan yang lurus. Kerana dia ikutkan hawa nafsunya. Orang yang begini muslimah, kita lihat dalam pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia tafsirkan ayat ini, dia kata maksud wa adallallahu ala ilmin, maksud itu ialah dia orang yang begini kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang Allah sesatkan setelah sampai ilmu kepadanya dan setelah tegaknya hujah. Maknanya begini, kita tak kata, kalau gitu Allah tak adil lah. Kenapa Allah tak berikan kepada dia dengan hidayah? Kenapa Allah tak berikan dia kepada petunjuk? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Takkan Allah tak sayang kepada dia? Kita lihat begini muslimah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil,
maha bijaksana. Allah menilai setiap diri kita ni bagaimana ya. Setiap daripada diri kita, status kita tak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada darjat yang berbeza-beza, kedudukan yang berbeza-beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak samakan orang yang mana solat dengan orang yang tak solat? Beza kan? Beza. Dia takkan sama. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak samakan orang yang mana dia berbakti kepada kedua ibu ayahnya dengan orang yang menderhaka kepada kedua ibu ayahnya. Dia takkan sama. Walaupun kita kata memang Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Allah mesti melihat kita semua dengan pandangan yang sama. Betul, rahmah Allah, kasih sayang Allah itu sama. Tetapi ia juga melihat bagaimana ketaatan kita kepada setiap perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, lalu kita sebagai hamba Allah taat kepada perintah itu. Sebab itu di sini, kalau orang ini dia menjadi insan yang pertama ya, kita hati-hati ya muslimah. Kalau kita ni dah ada ilmu, maknanya Allah dah berikan kepada kita dengan hidayah. Tapi kemudiannya kita buat bodoh. Kita tak nak dengar, tak nak ambil kan, bermakna ilmunya dah sampai. Kita dah tahu. Ramai kita di sini tahu menutup aurat itu wajib. Ke ada nak cakap tak wajib di sini? Angkat tangan. Saya nak lihat siapa nak kata tutup aurat tu tak wajib. Tak apa, jangan takut, saya tak marah. Kurang-kurang pun dipersilakan. Sebab salah channel lah, bukan saya halau. Sebab salah channel kan. Salah tempat dia duduk tu. Betul tak? Kita semua di sini kita tahu menutup aurat itu adalah perkara yang wajib. Okey? Kita semua di sini tahu solat itu adalah perkara yang wajib. 5 waktu wajib. Ada nak kata 3 waktu saja wajib? Tak ada. Bermakna muslimah kita ada ilmu. Kita tahu perkara itu. Semua kita di sini tahu bahawa taat kepada suami itu wajib. Betul tak? Ada nak kata tak wajib? Tak, saya dengan suami saya tak payah taat. Nak lantak nak jadi apa, tukang terbalik dia. Biarlah. Kenapa macam itu? Tak kisah kita, suami kita nak jadi apa. Biar je. Macam tu. Ya sama-sama lah ya. Nanti cakap pasal suami marah pula. Suami pun kena tahu juga. Wajib juga untuk ihsan terhadap isteri. Begitu. Dia kedua-dua sekali lah. Maknanya bila kita ada pengetahuan, ilmu dah sampai. Okey? Ilmu itu dah sampai kepada kita. Ilmu itu kita tahu, hukumnya kita tahu. Cuma kita tidak mahu melaksanakan hukum tersebut. Jadi orang yang begini, Allah kata bila sudah sampai yang ilmunya, bila sudah tertegak hujah ni maknanya apa tahu muslimah? Orang ini dia tahu dalilnya, dia tahu hukum hakamnya, okey, dia ada ilmu dan dia tahu segala-galanya tentang hal tersebut. Tahu tentang solat, orang kalau tak solat nanti Allah masukkan dalam api neraka. Okey, tahu solat mesti angkat takbir dulu. Maknanya dia dah ada ilmu. Orang begini hukumnya tertegak. Contoh, kita tahu zina ni haram, kan? Nanti dekat dalam api neraka, Nabi SAW kata apa? Berteriak-teriak, orang yang berzina ini Allah akan bakar kemaluannya. Kita tahu hadis-hadis yang begini. Maknanya hujah itu sudah tertegak ke atas kita. Bahaya ya. Kalau kita dah ada ilmu, kita dah ada pengetahuan, kita tahu dalil-dalilnya, semua ini, tapi kalau kita tak buat, inilah yang Allah kata, disesatkan dia daripada jalan yang benar. Orang yang begini, pertama, itu yang berlaku kepada dia. Sebab tu kadang-kadang kita kata, kenapa ya orang ni kita dah cakap macam-macam masih lagi tak nak dengar Kenapa ya orang ni, kita dah cerita dengan dia pasal dalil Al-Quran, pasal ini. Dia kata, aku tahu kau jangan cakap banyak pasal benda-benda ni semua. Kan ada orang kita nasihat begitu kan. Aku tahu kau tak payah nak lecture-lecture aku, kau tak payah nak cakap-cakap semua ni. Jangan habiskan air liur kau kat depan muka aku. Ada orang je begitu. Kita jadi hairan tau. Kesian. Kita kurang-kurang kita kata apa? Kesian orang ni. Kesian. Dah cakap kan. Mungkin kadang-kadang muslimah maaf saya kata gini, kita kadang-kadang ada anak-anak yang susah nak cakap. Betul tak? Tak semua anak kita sama ya. Okay. Kalau semua anak macam susah, Kina okey juga aku agaknya. Senang ya, senang.
Senang ke? Tak juga, susah juga saya ni. Cuba tanya mak saya susah. Aku cakap sepatah, 10 patah nak aku cakap. Ustazah Sakinah mana boleh sembarang-sembarang ke tak? Cakap sepatah, 10 patah nak aku cakap. Taklah, maksud saya ni lah. Kadang-kadang ada perkara yang kita nak anak kita buat. Benda yang baik lah, benda yang baik. Bukan benda yang tak baik tu. Kita nasihatkan anak kita gitu gini, tapi anak kita dia dah ni. Ada orang kata kepada saya, anak saya dah keluar daripada agama, Ustazah, nak buat macam mana? Ini musibah ya, musibah. Tapi sebagai ibu bapa, sabar. Jangan putus asa. Doa untuk anak, sentiasa nasihatkan untuk anak. Dia tak kena pada kita, Muslimah. Kan tak kena pada kita, kita rasa macam susah. Tapi kena pada ibu bapa yang macam anaknya dah tukar agama, dah tak nak beriman kepada Allah. Padahal kita hantar kelas susah kan, kita hantar mengaji. Bukan kata kita tak solat dekat rumah, bukan kata kita ni jauh daripada agama. Ada ibu bapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan ujian yang begitu. Dah cakap dah Ustazah tapi tak nak dengar, susah. Kan? Ini masalahnya. Kita nampak kan, bukan budak tu tak tahu Muslimah. Betul tak? Bukan anak tu tak tahu. Bukan anak itu tidak diberikan dengan pendedahan tentang agama. Bukan anak itu dia jadi orang yang mana tak tahu langsung tentang agama. Kalau begitu keadaannya, yes, kita boleh kata salah mak bapak jugalah kan gitu kan. Sebab tu tak semua perkara kalau anak ni bermasalah salah mak ayah ya. Jangan salahkan, bukan salah ibu mengandung kan. Bukan salah ibu mengandung. Kita sikit-sikit, oh ni lah mak tak reti jaga, ni lah mak tak. Bukan sebab itu. Kadang-kadang ada mak, Masya Allah, Tabarakallah, anak hantar pergi kelas tahfiz, kelas mengaji, hantar semua. Sampai khatam Quran 2-3 kali budak tu. Tapi bila dia besar tak jadi juga kan. Ini ujian kepada kedua ibu ayah. Tentang anak-anak yang begini. Kita tak kena dengan ujian begitu Muslimah. Tapi ada ibu bapa yang Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, Allah berikan dengan ujian yang begitu. Ini kalau kuat kesabarannya ya, kuat syurga tu untuk dia. Kuat. Dengan syarat kita tak membiarkanlah anaknya. Betul kita marah, kita kata. Saya selalu kata betul. Kita marah kepada anak yang buat maksiat. Apatah lagi kalau anak yang dah menukar agama. Kita marah. Tak ada ibu bapa yang kata, oh nak tukar agama, tukarlah nak, Alhamdulillah. Tak ada ibu bapa gitu. Tak ada, saya tak tahu, kalau ada gitu saya pelik. Pelik sangat-sangat, maknanya ada something wrong. Okay, dengan kefahaman agama. Ibu ayah yang begitu. Ibu ayah yang menganut agama Islam lah ya. Okay. Sebab kita tahu dia adalah satu perbuatan yang salah di sisi agama kita. Jika ada anak yang menukar agama, jika ada anak yang tiba-tiba tak nak beriman kepada Allah, yang kata tak payah ni, tak payah ini, kan? Jika anak yang begitu. Kadang-kadang ada anak dia tak tukar agama dia, tetapi kefahaman dia bermasalah. Kan? Ada budak, okey, saya tetap beriman kepada Allah, ada juga kes yang begitu. Saya tetap beriman kepada Allah, saya tetap solat, tapi adalah benda-benda yang dia keliru, yang dia gini kan, itu juga ujian ya. Maknya dah cakap gini, mak cakap gini, tak nak dengar. Hal-hal yang begini sukar. Itu yang saya kata bimbang. Allah dah besongkan. Kerana bukan kita kata dia tak ada ilmu, bukan tak ada pengetahuan. Ada, ilmunya ada. Cuma kerana dia melihat mengikut kepada hawa nafsu dia. Ni bahaya. Kenapa kita kata hawa nafsu? Sebab apa? Kita ni ya Muslimah, kita ada banyak keinginan, kita ada banyak perasaan-perasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam hati kita. Kita ada pemikiran kita sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada diri kita. Sebab that's why kita ada otak, kita ada akal yang Allah berikan. Bukan setakat otak tapi kita ada akal. Ini manusia. Okay, beza kita dengan haiwan. Kadang-kadang haiwan kita kata tak ada akal pun cerdik juga. Betul tak? Tapi manusia ini Allah berikan kepada kita ni, manusia, kita ada akal yang Masya Allah Tabarakallah. Yang Allah kata apa dalam Al-Quran? Inna khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan kerana dia ada akal yang boleh fikir mana satu baik, mana satu buruk. Namun, kalau kita fikir satu yang buruk itu sebagai satu perkara yang baik, kita ikut kehendak hati kita, kita ikut kehendak akal kita itu tadi, kita ikut kehendak perasaan kita ini, dan kita biarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Contoh, Allah kata kepada kita,
Okey, saya ambil lah mudah, contoh-contoh mudah. Tutup aurat ini adalah perkara yang wajib. Tapi perasaan kita kata tak nak, saya tak suka tutup aurat ini. Maknanya kita ikut kepada hawa nafsu kita. Ya maaf saya berikan contoh yang begitu. Kalau kita dalam hati kita ni kata tak nak, saya tak sukalah tutup aurat, leceh, panas lah. Nanti kan tak cantik, nanti macam makcik-makcik. Maaf ya, cik-cik ya, bukan apa. Sekarang pun makcik-makcik bukan main lagi. Aduh. Kalah Ustazah Sakinah. Kau main lagi kan tudung ni. Ya tak kisahlah, bagi saya tak kisah nak pakai tudung macam mana pakailah. Asal jangan pakai tudung saji je. Okey. Tak kisah nak pakai apa pakai tudung tu. Kan you nak belit macam mana belit tak kisahlah. Yang penting pakai tudung. Saya punya tak kisah. Yang penting tutup aurat dengan baik pakai tudung. Ni tak kisah nak pakai macam mana. Yang penting pakai tudung. Begitu kan. Cuma ada orang melihat bahawa kalau kita ni tutup aurat, tak jambulah Ustazah. Nanti kan saya tak boleh nak fashion sana fashion sini. Okeylah, ya. Ini bahaya ya Muslimah sebab kita ikutkan perasaan kita. Kita ikutkan hawa nafsu kita di situ. Kerana syahwat ini, ia adalah kecenderungan kita kepada sesuatu di mana ia melanggar batas syariat. Ini kita panggil sebagai syahwat. Nafsu syahwat kita. Kalau kita ada satu kecenderungan yang mana ia melanggar batas syariat, kita tahu batas syariat ni ialah hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Okey, tapi kalau kita ada perasaan yang nak melanggar hukum hakam itu, bermakna kita ikut kepada hawa nafsu kita. Kita ikut kepada kecenderungan nafsu yang tidak terkawal itu tadi. Kita boleh suka dengan banyak perkara Muslimah dalam hidup ini. Okey, kita boleh suka banyak perkara tapi ia mesti dikawal. Contoh saya kata, kita suka sangat makan nasi lemak. Tapi kalau kita makan nasi lemak pagi, petang, siang, malam 24 jam selama setahun, tak makan benda lain tau. Sebab apa? Kerana saking suka sangat. Saya tak bolehlah makan benda. Saya mesti nak makan nasi lemak. Tak kira lah apa-apa, bila-bila mesti. Tapi kesukaan itu adakah ia memudaratkan, saya tanya? Memudaratkan. Dia tak elok untuk kesihatan kita. Walaupun nasi lemak tu okey je makan, tak kisah makan je. Siapa nak makan nasi lemak, halal benda tu makan. Tapi kerana kita ikut kepada nafsu kita tadi kan, kita tak dapat kawal keinginan kita. Sampaikan kita makan, suka makan benda manis contohnya kan, cik-cik dapat diabetes. Suka makan benda manis, suka makan kuih-kuih manis-manis. Cakap orang Sakinah. Tak, saya kemanisan yang terkawal ya. Biar kita yang manis. Saya kemanisan yang terkawal. Memang saya suka benda manis tapi dia tak melampau lah kan. Sekadarnya lah. Bukan kita nak makan hari-hari. Ada Ustazah Nadia. Ustazah Nadia ada tanya saya, Sakinah, dia panggil Aunty lah. Aunty suka tak benda manis-manis? So hari tu dia kata dengan saya, dia nak orderkan satu makanan lah ni, manis untuk saya. Saya kata, Nat, Aunty jangan order lah sebab Ana tak berapa. Sebab saya kalau makan manis, saya ikut kalau ada keinginan saja. Dia gitu kan. Suka-suka tapi bila ada keinginan je. Dia tak macam, nampak benda manis, suka makan. Dia bukan gitu. Ada orang je gitu tahu. Dia tak boleh nampak kan. Best orang makan. Ni semua makan. Ni nak rasa. Tu ni semua. Dia makan gitu. Semua je makan. Masukkan dalam perut dia. Tapi saya tak. Saya tengok benda manis sedap tapi dia tak ada sampai satu macam, aku nak kena makan ni semua. Semua aku nak rasa. Dia tak begitu. Dia kalau sampai rasa macam teringin nak makan. Dia baru saya masukkan dalam tekak. Keadaan dia begitu. Jadi kawan saya ni lah, Ustazah Nadia ni tanya, Aunty makan tak? Ana nak orderkan Aunty lah ni. Nadia, Aunty jangan lah, nanti Ana, sebab Ana tak ada keinginan nak makan tu kan. Aunty jangan, nanti takut dia membazir kan. Nanti kan order, kita kalau order bukan boleh order satu piece betul tak? Takkanlah nak order, tak apa saya nak order ni satu je bagi Ustazah Sakinah makan. Tak ada maknanya. Orang yang terima order kita pun sakit hati je aku dia ni Ya Allah. Tak ada orang nak layan kita. Kalau bayangkan kita nak order kuih talam, ada ke orang nak bagi satu keping kita? Tak ada, maknanya itu kau pergi gelang lah beli. Kena marah tu tak? Itu kalau nak beli satu piece pergi gelang beli. Tak ada nak order. Kita kalau kurang order setengah talam kan gitu kan. Satu ni apa? Kuali pula. Satu loyang gitu kan. Dia tak ada orang. Kalau pun orang order adalah berapa piece tapi dengan keadaan-keadaan yang harga-harga yang berbeza. Tapi satu piece tak ada. Tak ada gitu. Orang tak layan kita Muslimah tak ada. Jadi di sini kita lihat, kalau kita terlampau mengikut kepada keinginan kita tadi, apa yang kita suka? Nafsu syahwat ni apa yang kita suka? Tetapi kalau ia sudah melampaui batas,
Contohnya melampaui syariat. Hal inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang begini, pertama tadi kan, Allah lencongkan dia, Allah keluarkan dia daripada jalan yang benar. Kerana sudah ada ilmu pada diri dia, dia tahu perkara ini salah, perkara ini dosa, perkara ini Allah larang, Nabi SAW dah ingatkan kepada dia, bermakna sudah tertegak hujah ke atas diri dia. Untuk orang yang begini, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan sesatkan dia. Tapi kalau memang dia tak tahu, tak ada masalah Muslimah. Okay? Kalau dia memang tak ada ilmunya, dia memang tidak tahu, oh tak tahulah rupanya solat tu wajib, oh tak tahulah makan babi tu haram. Contoh gitu kan. Ada orang yang begitu dia tak tahu. Jadi kalau dia tak tahu tak apa. Dalam keadaan yang begini, Allah tak sesatkan orang yang sedemikian. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam ayat tersebut? Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 ya. Masih lagi dalam ayat itu ya, jangan pergi mana-mana. Masih lagi pada ayat yang sama. Yang kedua, di sini Allah kata wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Wa ja'ala, itu yang bertiga. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan akan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya. Ini yang kedua lebih masuk kepada konteks perbincangan kita. Ialah kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sesatkan kita, nauzubillah, nauzubillah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah sesatkan seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala bermakna di situ pendengarannya sudah ditutup. Khatam, khatam tu maksudnya Allah tutup. Pendengaran dia Allah tutup, hati dia dikunci maknanya. Sebab itu orang yang begini diberikan nasihat dengan pelbagai macam nasihat, mereka tidak mendengar nasihat tersebut dan dia tak masuk telinga dia. Kalau dia masuk tadi dia keluar kiri, masuk dalam hati. Yang masuk dalam hati apa? Geramnya lah aku si Sakinah tu, boleh dia sindir-sindir aku, dia cakap macam pandai je nak cakap ni solat wajib lah, tutup aurat wajib, geram, tak tahu kita ni nurse. Macam gitu contohlah kan. Contoh. Dia tak tahu kita ni nurse, kerja tak pakai tudung apa. Sekarang dah boleh pakai tudung pakai tudung. Jangan nak mengada-ngada. Okay. So dia tak tahu kita ni kerja tak boleh pakai tudung ke apa, kita polis ke apa kan itu kan. Betul lah. Tapi janganlah sampai bawa sakit masuk dalam mati. Itu masalah pula kan. Orang yang begini, hati dia tu Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Allah kunci. Okay, Allah kunci hati dia, pendengaran dia sampai memang tak boleh untuk masuk ke dalam telinga dia yang mana dia boleh fikir dan masuk dalam hati dia yang mana dia boleh rasa apa yang dinasihatkan pada dia. Rasa tu maksudnya lah rasa untuk bertaubat, rasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa untuk jadi orang yang lebih baik. Ini maksudnya hati. Okey? Tapi kalau Allah kunci hati dia, dia tak boleh rasa dah Muslimah. Yang dia rasa ialah sakit hati, geram, benci, menyampah, kan sikit-sikit nasihat, macam tu kan. Ini yang dia rasa. Kerana apa? Hatinya telah dikunci. Ini macam lagu Ram-Laram. Ku kunci. Okey. Dah habis ini. Okey, pertama tadi surah Al-Jathiyah. Lupa nak bangun. Tulis ayat yang ke-23. Okey, pertama tadi Allah kata untuk mereka yang mana dia menuhankan nafsunya. Ada 3 perkara yang akan Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada dia berdasarkan surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 ini. Okey, pertama tadi Allah sesatkan setelah tertegaknya ilmu dan hujah kepada dia. Okey, yang kedua tadi apa dia? Allah kunci pendengaran dan hatinya.
Okey, yang ketiga Allah sebutkan dalam ayat itu apa dia tadi? Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan pada pandangannya dengan ghishawa. Ghishawa ni maksudnya penutup, yang tutup mata dia. Maknanya dia tak boleh nampak kebenaran. Okey? Kita letak ginilah. Allah tutup pandangan matanya dari kebenaran. Jadi tiga perkara ini akan didapatkan oleh orang tersebut ya apabila dia menjadi seorang muslimah yang mana amat ikut kepada hawa nafsunya. Saya juga ingin bawakan penerangan yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Imam Al-Qurtubi ketika dia mentafsirkan yang pertama itu tadi berkenaan dengan Allah sesatkan dia kata begini, bila kita kata Allah sesatkan dia setelah dia tu jadi orang yang ada ilmu, setelah dia tahu tentang dalil-dalil tapi dia tidak mahu dengar ataupun dia tidak mahu melaksanakan ilmu tersebut. Okey, begini. Imam Al-Qurtubi kata apa? Orang ini adallahu anis thawabi ala ilmin minhu bi annahu la yastahiqqa. La yastahiqqu. Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia daripada pahala. Itu yang menyebabkan dia tak boleh buat perkara-perkara yang baik. Itu yang menyebabkan dia tinggalkan hal-hal yang mana wajib bagi diri dia walaupun telah diberitakan kepada dia tentang kewajipan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala palingkan dia daripada hal-hal yang mendatangkan pahala untuk diri orang itu, kerana bagi Allah orang yang begini bila dia dah jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, dia tak layak untuk mendapatkan pahala yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi berkenaan apa tadi? Allah menutup, Allah kunci pendengaran dan hatinya. Menurut Imam Al-Qurtubi maksudnya taba'a ala sam'ihi hatta la yasma'ul wa'za. Allah kunci pendengaran dia sehingga dia tidak boleh mendengar nasihat. Kemudian wa taba'a ala qalbihi hatta la yafqahul huda. Dan Allah Subhanahu wa taala kunci hati dia sehingga dia tidak boleh untuk memikirkan tentang petunjuk yang diberikan kepada dia. Bahaya ya. Kena banyak-banyak istighfar ya benda-benda yang begini. Sebab ini punca daripada diri kita sendirilah sebenarnya. Sebab tu Allah kata wa ma asabatkum musibah, tidaklah satu musibah itu ditimpa kepada kalian melainkan dengan hasil tangan kalian sendiri. Kita buat begini, Allah berikan kita begini. Dia selalunya begitu. Okey. Kita jadi hamba Allah yang tak nak dengar ataupun kita jadi hamba Allah yang tidak mahu melaksanakan perintah Allah, walaupun kita tahu Allah akan buat kita sebagaimana keadaan yang kita inginkan. Okay. Kalau kita jadi seorang anak contoh yang tak nak, biarkan je mak bapak, tak kisahlah aku malas nak layan. Kalau kita jadi anak yang begitu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita anak yang betul-betul. Maknanya dia ikut sebagaimana yang kita hendak. Allah Subhanahu wa taala akan buat kita begitu. Sama yang orang yang menuhankan nafsu dia. Seharusnya kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam hidup kita, kita dengar, kita taat kepada perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Tapi orang yang begini, bila dia menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia, nafsu dia kata, apa yang Allah kata, okey, contoh, Allah kata tadi kan, kalau engkau jadi orang yang makan makanan yang halal, engkau akan jadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang masuk syurga. Tapi nafsu kita kan kata, tak naklah, saya nak juga makan benda tak halal. Kalau kita ikut kepada nafsu tu bermakna kita menuhankan nafsu tu tadi. Sedangkan Allah dah larang. Kita tak nak jadi hamba Allah yang mana Allah pesongkan kita daripada jalan yang lurus ya. Sebab dia amat bahaya. Kalau kita jadi orang yang begitu, kita takkan nampak jalan untuk kembali. Walaupun ramai orang yang nasihatkan kepada kita.
Boleh tetap boleh muslimah. Boleh. Bukan tak jadi masalahnya, boleh. Cuma lambat. Lambat dan kesedaran itu akan sampai dalam keadaan yang saya bimbang lambat. Sebab itu kita sekarang dah ada ilmu tau. Duduk di kuliah saya ini, bila saya terangkan tentang surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 ni, semua setiap jiwa muslimah-muslimah ini dan juga yang di rumah, yang ikuti kuliah ni di rumah, okay, secara online, anda sudah ada ilmu. Anda dah ada ilmu sebab dalilnya sudah tertegak. Saya dah keluarkan dalilnya surah Al-Jasiyah ayat 23 tu. Kita semua ada ilmu, kita ada pengetahuan. Dalil itu sudah tertegak. Kalau di hadapan Allah nanti kita nak kata, Ustazah Sakinah tak ajar Allah. Berani kau cakap gitu. Kalau Sakinah tak ajar, Allah saya tak tahu pun. Kalau saya jadi orang yang ikut hawa nafsu nanti Allah jadi, saya tak tahu pun semua. Tak ada maknanya kita nak cakap begitu di hadapan Allah. Sebab hujah itu sudah tertegak. Dan jangan lupa, Al-Quran nanti di hari kiamat dia akan jadi hujah untuk diri kita. Al-Quran ni akan jadi hujah untuk diri kita. Al-Quran ni akan menjadi saksi bahawa orang ni dah tahu dah ya Allah. Al-Quran. Sebab tu saya kata hati-hati. Bila datang kepada kita dengan kebenaran, satu hukum hakam ya, yang mana kita tahu ini adalah halal, ini adalah haram, pastikan kita jadi seorang muslimah yang melaksanakan perintah tersebut. Kerana pertama tadi kita tidak mahu jadi orang yang mana Allah pisongkan kita ni daripada pahala. Sebab kita amat perlukan pahala muslimah dalam hidup ini. Kita tak nak kumpul dosa dalam hidup kita. Yang kita nak kumpulkan adalah pahala. Tapi bayangkan kalau Allah palingkan kita daripada pahala. Apa yang akan kita bawa masuk ke liang lahat? Kosong nanti. Apa yang nak kita persembahkan di hadapan Allah ketika Allah nak hisap amalan kita. Dalam masa yang sama, kan saya nak kata gini, kalau kita ni jadi orang yang menzalimi orang lain, apa yang kita ada untuk menyelamatkan diri kita? Sebab tu kita amat perlukan pahala dalam hidup. Tapi kalau kita jadi orang yang menuhankan kepada hawa nafsu, lalu Allah palingkan kita daripada pahala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk diri saya juga pesanan ini. Sebab kita ni kadang-kadang kita berada di atas jalan yang lurus tapi kadang-kadang kita terplay out juga. Manusia kita ni kan. Kita ada juga buat perkara-perkara dosa yang kadang-kadang mungkin kita sedar, mungkin kita tak sedar. Tapi sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang tidak mengikut kepada hawa nafsunya, orang yang berdosa, kita kalau buat maksiat dan dosa, kita ikut hawa nafsu kita. Tetapi pastikan kita kembali ke pangkal jalan. Jangan jadikan dosa itu sebagai satu hal yang begitu selesa. Sehingga kita tak nampak mana jalan pulang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah kunci hati dan pendengaran kita. Sehingga setiap nasihat yang ada di hadapan mata kita ni, dia dah tak nampak dah apa-apa dah. Dia tak nampak dah. Sampai orang berikan nasihat, mak kita, ayah kita, guru-guru kita berikan nasihat, kita dah tak boleh dengar dah. Kerana telinga tu dah terkunci. Hati pun sama. Hati dah tak dapat rasa dah apa yang ustazah cakap ya. Dia cakap apa ni, bebel ni, kita tak dapat rasa. Dia cakap apa ni, dia tak dapat rasa. Apa yang disebut ataupun apa yang diajarkan oleh guru. Dia tak dapat masuk dalam hati dia. Kerana Allah dah kunci jiwa dia itu tadi. Daripada mengambil pengajaran untuk setiap ilmu yang dia belajar. Dan tadi kita ada yang ketiga tadi kan, iaitu Allah jadikan penutup risyawah. Risyawah ni maksudnya sesuatu yang menutup pada pandangan mata dia. Sehingga yang dia nampak hanyalah apa yang dibenarkan oleh hawa nafsunya. Ini Imam Al-Qurtubi kata begini ya, untuk penerangan itu. Risyawah maksudnya rita. Rita ni ialah sesuatu yang kita tutup. Kan? Contoh, saya ambil benda ni, saya tutup pandangan mata saya tak nampak dah siapa kat depan. Pakai warna apa, tudung apa, saya tak nampak. Orang yang mana kalau dia ni, Allah tutup pandangan mata dia, dia dengar. Okay, dia dengar. Telinga dia dengar. Akal dia boleh fikir. Tapi kerana ada benda dekat depan mata dia ni, dia tak boleh nampak kebenaran tu. Cuba kalau kita jalan, benda ni kat depan mata. Masuk longkang Ustazah. Masuk longkang cik. Sebab tu,
Orang yang mana kalau kita berikan kepada dia dengan nasihat, kita berikan kepada dia dengan kata-kata daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan di kalangan para ulama kepada dia, orang yang begini, yes, dia akan masuk longkang. Dia akan terjun pada tempat yang memudaratkan diri dia. Kerana betul dia tak nampak jalan meraba-raba, tak nampak kan? Dia tak nampak apa pun kat depan mata dia. Walaupun dia dengar. Selalunya saya kata gini ya, orang yang tak nampak, dia gunakan kehebatan ataupun kekuatan pendengaran dia tau, sebagai panduan untuk dia jalan. Kan? Selalunya begitu. Orang yang tak nampak ni, dia gunakan apa-apa yang kuat yang Allah berikan kepada dia yang sempurna untuk dia gunakan. Tapi ada orang, dia boleh dengar, dia boleh nampak, dia boleh rasa. Tapi kerana dia menuhankan hawa nafsunya, mata dia tak nampak apa-apa. Telinga dia tak dengar apa-apa. Hati dia tak boleh rasa apa-apa tentang kebenaran. Sebab itu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, hati kita kalau sakit, kita letak apa pun lah di hadapan dia tentang hal-hal yang benar, dia tak boleh pulih. Sukar untuk dia pulih. Yang akhirnya nanti dia akan tinggalkan kebenaran yang dia dengar, yang dia sebenarnya boleh fikirkan, yang dia nampak. Itu yang berlaku kepada diri dia. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita yang muslimah. Salathun muhlikat wa salathun munjiat. Ada 3 perkara yang menjadi punca kejayaan dan ada 3 perkara yang menjadi punca kebinasaan. Pada minggu lepas, saya ada berikan dengan satu hadis Nabi. Bila ada orang tanya kepada Nabi, man najat? Apakah itu kejayaan? Nabi sebut apa? Ingat tak? Apa dia? Amsik alaika lisanak. Okey, jadi pada minggu lepas kita belajar 3 tanda orang itu adalah orang yang berjaya. Pertama apa dia? Jaga lidah. Okey, kedua, luaskan rumah maknanya penuhi ataupun hiasi rumah kita dengan amalan ibadah. Yang ketiga, menangisi kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini adalah tiga kejayaan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis minggu lepas yang saya bacakan. Baik, pada minggu ini kita pergi kepada 3 lagi. 3 lagi kejayaan yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Okey, thalathun munjiat wa pergi kepada muhlikat dulu Thalathun muhlikat wa thalathun munjiat. Ada 3 kebinasaan dan ada 3 kejayaan jika ada pada diri seseorang itu. Thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Nabi sebutkan dalam hadis ini, syuhun muta'un. Okey, pertama, syuhun muta'un, iaitu rasa bakhil yang diikuti. Bukan diikutilah, rasa bakhil yang ditaati. Dia ada rasa kedekut, kikir, haji bakhil ni kan, dia ikutkan. Dia ikutkan. Tak naklah derma, tak naklah nanti miskin, alah sayanglah duit, dia begini. Dia ikutkan, dia taatkan kebakhilan yang ada pada diri dia. Kita biasa muslimah dalam hidup ini, kadang-kadang kita ni sayang duit kita, betul tak? Kan, kita sayang duit kita. Kita kalau nak derma memang kita akan fikir, jangan cakap orang, saya pun sama juga. Saya pun sama juga, kita akan fikir, ini okey tak derma? Kan macam tu kan? Okey tak ni nak, sebab kita bukan fikir tu sebab apa? Sebab kita ada banyak masjid. Kadang-kadang saya fikir masjid mana yang lebih memerlukan. Saya fikir begitu. Bukan kita ni kata, oh milih suasananya. Ada orang kata saya nak mengajar kat Gufran aja, tak ada maknanya banyak masjid lagi saya ajar. Mungkin sebab dia lihat jemaah ramai kat sini kan. Dia kata, oh Ustaz Sakinah je nak mengajar masjid Gufran je, masjid kita tak nak. Bukan gitu, sebab itu. Kena lihat kepada prioriti juga ya kadang-kadang. Jadi sama juga, bila kita nak bersedekah ni, kita perlu lihat keadaannya, situasinya, yang mana satu lebih memerlukan.
Bukan kita kata yang ni tak perlukan, bukan. Dia perlukan. Cuma keadaan dia tu tak seteruk sebagaimana yang keadaan masjid yang kedua contohnya. Begitu. Okey. Bila kita lihat keadaan yang begitu kan, kita ada rasa nak memegang harta kita tadi kan. Cik, ini nak derma ke tak Tak apalah. Tapi kalau orang itu dia jadi orang yang taat sangat dengan rasa kebakhilan dia tu kan. Tak nak lah, sayang duit. Kerja penat-penat, ceramah sampai air liur kering. Nak derma pula. Harga orang gitu kan. Kering air liur aku sampai sakit aku mengajar. Tiba-tiba nak derma, tak payah. Itu maknanya kita ikutkan kepada kebakhilan yang ada. Setiap dari diri kita ada rasa yang begitu. Kadang kita jalan mungkin kita pergi kat Pasar Gilang kan. Pasar Gilang kan ramai juga kadang-kadang kan orang minta nak duit. Itu kan. Tengah makan tiba-tiba nak duit. Dek ni nak duit. Macam tu. So dalam keadaan yang begitu kita fikir, ni nak bagi ke tak? Kan? Kadang-kadang ada orang dia tak minta, ada orang dia jual tisu. Saya sebenarnya lagi suka orang jual tisu daripada orang minta duit. Sebab apa? Dia usaha. Nampak ya? Dia usaha. Dia jual sesuatu. Dia tak macam suka-suka hati minta orang duit. Beza tau. Actually memang minta jual tisu tu minta orang duit juga. Cuma kita nampak dia ada effort. Okay, saya ada sesuatu yang saya nak jual, nak beli tak? Dia begitu. Dia tak macam orang minta duit. Nak duit, ada tak $10, ada tak $5. Dia tak macam gitu. Jadi dalam hal begini, kita lihat siapa sebenarnya yang lebih layak untuk menerima sedekah kita ataupun lebih layak untuk mendapatkan harta kita tu tadi. Tapi kalau kita langsung tak fikirkan ataupun kalau kita langsung tak nak lah buat apa nak bagi orang duit, buat apa nak sedekah, buat apa ni semua. Ni semua tengok masjid-masjid Singapura bukan main lagi, kipas besar-besar. Ya Allah ya Tuhan ku kapet bukan main gebu lagi. Masih lagi minta duit. Tak malu. Kadang-kadang ada orang yang macam gitu. Kan? Kita macam ni muslimah. Kalau kita nak beri, kita beri. Kalau tak nak beri, jangan beri. Okay? Yang penting amsik alaika lisanak tu tadi. Mulut kita jangan cakap apa-apa. Nak bagi, alhamdulillah kita bagi. Itu pun jangan cakap apa-apa. Kan ada orang bagi bukan main lagi gembar-gembur. Rio sekampung. Padahal derma sikit je, bukan main lagi. Itu pun tak boleh juga. Beri, yes beri. Kalau tak nak beri pun tak jadi masalah sebenarnya. Kita tak nak sedekah tadi kan. Itu pun Rio sekampung juga, orang tak nak sedekah. Marah sana, marah sini kan. Cakap bukan-bukan je ni. Boleh percaya ke ni nak minta. Jangan cakap apa-apalah. Kita kalau tak nak bagi dah sudah. Just demikian. Namun kalau kita terlampau mengikutkan kepada kebakhilan itu tadi, sehingga tak ada satu sen pun yang kita keluarkan untuk didermakan, orang beginilah yang Nabi kata apa? Dia ada tanda-tanda orang yang binasa. Okay, kebinasaan yang pertama. Seterusnya kita ada kebinasaan yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW, wahawan muttabaun, dan nafsu yang diikuti. Tadi kebakhilan yang ditaati, kedua nafsu yang diikuti, kan diikut je. Nafsu dia suruh makan benda yang haram, dia makan. Nafsu dia kata pergi kelab dandut, pergi kelab dandut. Nafsu dia kata pergi itu pergi ni, dia pergilah semua, tak kisah. Yang penting happy, yang penting aku puas hati. Saya ingatkan, hati-hati ya muslimah, kita nak guna yang penting saya happy ataupun saya puas hati ni ya, bahaya tau. Bahaya. Sebab apa saya kata bahaya? Kita akan puaskan nafsu kita sekehendak-hendaknya. Kita akan buat sesuatu ikut kepada hawa nafsu kita ini tanpa had. Itu yang orang kadang-kadang bila dia kata tak apa, yang penting aku puas hati, yang penting aku happy. Dia tak fikir banyak situasi. Contoh, kita nak beli gelang emas. Contoh kan saya kata, nak beli gelang emas tu harganya $5,000. Tapi kalau beli puas hati di Golden Chance ke? Ada orang dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Tapi dia sanggup berhutang kerana gelang emas $5,000 itu. Tak elok kan? Tapi kenapa dia tetap begitu? Yang penting aku puas hati. Tak apalah berhutang. Yang penting puas hati, tak apa. Okay. Lepas tu hutang tak bayar. Lari. Ini masalahnya.
Kan kita tak boleh begitu muslimah. Kalau kita tahu, memanglah cantik menggodanya emas ni. Tak, saya tak pakai emas besar-besar ni. Berat tangan aku. Saya tak suka benda-benda yang very maksud saya perhiasan. Saya lagi suka yang biasa-biasa kan, macam tu kan. Bukan kata tak suka emas, suka. Sebab saya wanita biasa. Kita suka emas, suka. Tapi dia biasa-biasa je lah. Jangan sampai besar-besar. Itu mak-mak kita lah, mak-mak kita. Mak kita suka besar-besar kan. Mak saya suka besar-besar. Dia selagi tak besar, dia ha. Tapi tak apa, anak dia ada duit, anak dia boleh belikan. Okay, anak dia ada duit tak apa. Bayangkan kalau anak kita tak ada duit, kan kita ngoyok-ngoyok sampai anak kita berhutang, kan kesian. Betul tak? Kesian. Kita ngoyok anak kita, kau ni tak nak jadi anak solehah aku. Boleh lah bagi. Lepas tu kita pun kesian kat mak kita, tak apalah pinjam duit kawan kita. Kerana nak puaskan hati mak kita. Sebab tu kita jadi ibu pun agak-agak lah kan kadang-kadang. Kita nak puaskan hati kita. Anak kita nak kahwin, bukan main lagi. Oh, nak buat dekat hotel besar-besar. Biar kita punya pelamin tu sampai atas 3 tingkat. Budak tu tak ada duit. Sampai ada kes cancel tau nikah kerana benda ni. Sebab apa? Nak puaskan hati mak dia. Pihak lelaki dia tak boleh, tak boleh lah. Tak boleh nak ikutkan sangat. Semata-mata nak puaskan hati mak tu sampai dah tak boleh dah. Nampak tak? Ni kita panggil sebagai kebinasaan. Sebenarnya benda-benda baik dekat depan mata kita ni kita boleh dapat. Okey, nak nikah, nak buat grand tak ada masalah cik, boleh, tapi ikut kemampuan kita. Tak? Kalau kita ikut kemampuan kita, alhamdulillah kita dapat kebaikan. Kalau kita ikut kepada kehendak hati kita, nafsu kita tadi, buatlah grand macam mana. Lepas kahwin anak tu hutang keliling pinggang. Nanti nak beli rumah Singapura bukan murah. Kan rumah Singapura boleh beli 2-3 biji rumah banglo dekat Malaysia. Betul tak? Kita kena fikir jauh. Tapi kalau kita ikutkan rasa kita ni, nafsu kita, kita akan binasa. Betul kata Nabi. Kita akan binasa. Tak puas hati lah, tak nak lah, nanti malulah, itulah, inilah, kendak ikutkan hati sangat. Budak tu ikut, akhirnya tak ada duit dah dekat bank dia. Kebinasaan yang sebenarnya kita cari sendiri. Tetapi Nabi SAW dah pesankan kepada kita, jangan ikut. Betul tak? Allah pun dah ingatkan dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23 itu tadi. Jangan tuhankan kepada hawa nafsu kau. Itu yang anak dia kata, Umi kakak tak ada duit. Aku beli apa kau tak ada duit? Aku beli apa kau tak ada duit? Jangan cakap pasal tak ada duit. Aku tak nak dengar. Yang penting aku tahu ada. Ini mak-mak ni. Yang penting aku tahu ada. Jangan cakap pasal tak ada duit, tak ada duit. Tak kisahlah nak jadi apa. Yang penting ada depan mata aku. Dia tak boleh nak fikir, tak boleh dengar, hati dia dah tak ada rasa kesian dah. Nampak tak? Orang yang menuhankan hawa nafsu. Betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Betul apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa. Orang yang begini dia binasa. Okey, itu yang kedua, ikut kepada hawa nafsu. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Manalah tahu Saya tak sebut. Yang ketiga apa dia? Wa'ijabul mar'i binafsih. Iaitu seseorang dia rasa takjub dengan diri dia. Okey, maknanya sombong. Orang yang ada rasa takjub pada diri dia, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia bagus. Orang lain semua tak bagus. Kan? Akulah yang paling up. Orang lain semua down. Macam tu kan diri dia. Sebab tu dia binasa. Kerana orang yang dia begitu takjub pada diri dia, dia akan jadi orang yang meremehkan orang yang ada di sekitar dia. Simpati dah tak ada. Empati pun dah tak ada. Tak boleh fikir keadaan orang bagaimana. Ini orang yang dia rasa takjub pada diri dia. Kita kan, saya selalu kata, kita kena letakkan diri kita di kasut orang lain. Baru kita dapat rasa apa yang orang lain lalui dalam kehidupan dia. Tapi kalau kita jadi orang yang takjub dengan diri kita sendiri, kita tak akan pedulikan. Kau nak pakai kasut apa kau pakailah. Contoh tu kan. Tak kisahlah kan. Yang penting aku diri aku. Dia begitu. Dia tak boleh nak rasa apa yang orang lain lalui dalam kehidupan dia. Okey, wa'ijabul mar'i ala nafsihi. Maaf, wa'ijabul mar'i bi nafsihi, bukan ala, bi nafsihi. Itu adalah yang ketiga. Seterusnya, tadi saya ada sebut tentang tiga kejayaannya dalam hadis ini. Tadi 3 kebinasaan, sekarang 3 kejayaan. Salathun munjiyat. Pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan kita sendiri ataupun dalam keadaan kita di tengah orang ramai. Jangan tunjukkan kita ni orang yang bertakwa kepada Allah hanya kita ni di tengah khalayak ramai sahaja. Jangan tunjukkan begitu.
Tapi bagaimana kita ni bila kita sendiri, tak ada orang lihat kita. Contoh saya beri, kita ni kalau depan orang ramai bukan main lagi baca Quran. Hui, tajwid semua masuk betul. Dengung semua sempurna. Kan kan sempurna dia dengung. Oi, qalqalah pun kalau dah kubra tu sempurna. Ai, watab bukan main. Tapi kalau sendiri watab kuasalah kau orang dengar pun macam gitu. Maknanya apa? Dia tak kisah dah. Orang tengok ke, orang tak tengok ke kan. Maknanya dia tahu tak ada orang nak dengar pun aku baca. Tak kisahlah baca. Kalau dia tak bunyi ke, dengung tak apa ke kan, bukan orang dengar pun, kita dengar sendiri-sendiri. Tak boleh gitu. Sebab apa kita baca Al-Quran? Kerana kita takutkan kepada Allah. Ya Muslimah, Al-Quran ni bukan hiburan Okay, jangan jadikan Al-Quran tu hiburan. Kalau kita jadikan hiburan, dia jadi macam muzik. Al-Quran ini dia syifa. Dia petunjuk daripada Allah. Mawa'izah. Iaitu nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan kita kata hiburan macam lagu-lagu nyanyi, dengar sedap. Bukan begitu Al-Quran ni. Kalau kita jadikan begitu, inilah puncanya kita jadi seorang hamba Allah yang tidak ada rasa takut kepada Allah ketika baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran seharusnya dia masuk dalam hati kita, menyebabkan mata kita mengalirkan air mata tu tadi. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Orang yang berjaya maksudnya lah berjaya dunia dan akhirat. Kita akan lihat ataupun kita akan pastikan diri kita ini menjadi seorang muslimah yang takut kepada Allah di saat kita sendiri maupun di tengah khalayak ramai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebutkan al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu tu maksudnya kita ni dalam keadaan yang sederhana. Sederhana pada fil faqri, pada dalam keadaan kita miskin dan juga kita kaya. Maknanya tidak kira sama ada kita miskin ataupun kita kaya, kedua-dua keadaan ini menjadikan kita orang yang sederhana. Dia begitu. Okey? Orang yang miskin ni mungkin kita boleh panggil orang yang sederhana sajalah, biasa-biasa. Tapi keadaan dia menggunakan ataupun dalam keadaan dia yang miskin itu, dia tak sampailah show off konon-konon aku kaya. Ada orang je gitu. Dia tak ada banyak kelebihan. Dia hanya orang yang sederhana tapi belanjanya macam orang kaya-kaya. Okey? Itu binasa tak? Binasa. Sebab tak ada duit, buat macam orang ada duit. Sama juga. Orang yang kaya ataupun dia banyak duit tapi kalau dia berbelanja dalam keadaan yang membazir. Binasa? Binasa. Dia akan jadi orang yang berjaya bila dia dapat menjadi insan yang sederhana ketika dia mengeluarkan wang dia. Jadi ini masuk al-qasdu fil faqri wal ghina. Iaitu menjadi orang yang sederhana, tidak kira kita ni sama ada kita orang yang miskin ataupun kita orang yang kaya. Yang ketiga, tanda orang itu adalah orang yang berjaya wal adlu fil ghadabi war ridha. Iaitu dia jadi orang yang adil ketika marah dan ketika suka. Macam mana tu? Siapa boleh bagi contoh? Dia jadi orang yang adil ketika dia marah, ketika dia suka. Uish, lamanya. Kalau tengok cawan ni keluar gambar ni. Ya, mana satu ya? Tunggu cepat lala. Keluar gambar ni. Mana satu ya? Bukan main lamanya merenung tu. Nak bagi contoh tu kan. Lama betul nak bagi contoh tu, merenung. Macam mana? Kita ni adil ketika kita marah, yang ketika kita suka. Ada contoh je? Tak ada. Tak boleh fikir. Dia begini muslimah. Dalam keadaan kehidupan kita ini ya, adil ni maknanya ialah bila kita meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Itu namanya adil. Okey? Jadi bila kita marah dalam satu keadaan ataupun satu hal, kan? Macam mana kita nak kata kita marah yang adil? Bila kita marah pada tempat yang betul. Okey? Maknanya benda tu memang patut marah, kita marahlah. Tapi marah dalam keadaan yang sekadarnya ya. Bukan marah pekil-pekil sampai tu cabut tudung ya. Bukan gitu maksud saya. Tapi marah dalam keadaan yang betul. Contoh, anak kita dia buat salah. Kita marah dia untuk mendidik. Okey, tak ada masalah. Maknanya itu adil.
dalam keadaan kita marah. Tapi kalau nak kata adil kemarahan yang tak adil tu ialah bila kita semua benda kita nak marah. Ini tak adil lah maknanya kan. Semua benda nak marah. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak empas. Dah kenapa? Itu kan. Dalam keadaan yang begitu dia tidak ada keadilan ketika dia marah. Dan keadilan ketika kita suka. Ini pun penting. Kita kalau suka seseorang, kadang-kadang apa yang dia buat semua nampak betul. Itu tak adil namanya, kan? Kalau dia salah, dia tetap salah. Contoh, kita kalau ada anak, kadang-kadang kita ni adalah anak yang kita favourite sangat kan. Okay. Anak yang kita ni manjakan sangat. Bila dia buat salah bukan main lagi kita backup. Kalau kakak dia buat salah, bukan main lagi kita marah-marah tu marah ni. Ini namanya tak adil. Sebab tu sayang ni dia satu benda yang subjektif. Tetapi jangan sampai menyebabkan berlaku kebinasaan. Dan kita nak rasa sayang kita itu menjadikan kita seorang muslimah yang adil sehingga kita jadi seorang muslimah yang berjaya ataupun muslimah yang selamat dalam kehidupan. Iaitu meletakkan kasih sayang kita di tempat yang betul dengan cara yang adil. Orang itu salah, dalam keadaan kita sayang dia salah, betul. Dia salah. Kita kena letakkan dia di tempat yang salah. Kalau dia ada buat perkara-perkara yang kita tak suka, kita beritahu kita tak suka. Walaupun kita suka pada diri dia. Jangan kita butakan mata kita ya muslimah. Tak apa, sebab sayang semua ni. Ini macam orang yang berkasih sayang ya. Itu yang mak kita kata apa, kalau kentut dia pun kau rasa wangi. Sebab dah suka sangat, padahal tu busuk tau. Adakah orang kentut wangi? Tak ada, jangan. Ustazah nanti saya nak minum minyak kasturi Ustazah. Biar wangi kentut saya. Tak ada. Sebab tu ada di kalangan ulama kata perut kita ni tempat yang paling buruk. Kerana kalau keluar tak ada benda yang indah daripada perut tu. Betul tak? Maksudnya yang keluar maksudnya kita najis lah kan keluar. Ataupun air kencing kita. Tak ada benda yang indah pada tu. Sebab ia merupakan hal-hal yang tak sepatutnya ada pada tubuh kita. Sebab itu kalau kita suka sangat-sangat dengan seseorang, perlu letakkan ia di tempat yang adil. Kalau dia cakap perkara yang salah, jangan tak adalah dia ustazah, takkan dia cakap salah. Gitu-gitu kan. Takkan dia cakap salah. Tapi kalau dia salah-salah lah macam tu. Hatta kalau saya pun, kalau saya cakap salah, benda tu salah. Kan tak payah nak backup semua ramai-ramai. Tak apa, Sakinah betul. Tak payah. Tak ada. Saya tak appreciate benda yang begitu. Terus saya kata, kalau saya buat salah, tapi kemudian semua orang backup, Sakinah betul semua. Kita semua kena sokong dia. Tak ada, saya tak appreciate perkara-perkara yang begini. Saya salah. Okay, that's it. Tak payah nak ada buat undian, petition ke apa, tak payah. Jangan menghabiskan masa. Tak perlu nak buat confession pun. Okay, ni semua tak perlu. Tiba-tiba nak buat confession dekat mana-mana Facebook apa kan. Sakinah gini. Tak perlu semua tu. Saya tak appreciate benda-benda yang begini. Kalau saya salah, ya saya salah. Maknanya di sana kita letakkan walaupun dia seorang guru ya di tempat yang betul. Dia buat perkara yang salah, perkara salah itu tak boleh kita raikan, tak boleh kita ikut, jangan ikut. Sebab dia akan buat kita jadi orang yang binasa. Kita nak jadi orang yang berjaya, tadi kan Nabi kata kalau 3 perkara ni, perkara yang berjaya tadi pertama apa dia? Takutkan Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan yang ramai, di halayak ramai. Kedua tadi ialah bersederhana dalam keadaan kamu miskin ataupun kaya. Ketiga, kita jadi orang yang mana adil dalam keadaan kita suka ataupun kita murka. Jika kita ada keadaan ini, takutkan Allah, sederhana dan juga adil, insya-Allah kita akan jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada poin kita yang ke-7. Selesai saya terangkan berkenaan poin yang ke-6. Poin yang ke-6 boleh bawa satu kuliah. Okay. Dia punya syarah masya-Allah. Ini bukan bangga pada diri sendiri tidak tapi macam dia punya dahsyatnya tu kan, satu poin je tu boleh bawa kepada satu kuliah. Baik, yang ke-7 di sini, siapa saja yang ingin hatinya menjadi jernih, maka hendaklah dia mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syahwatnya. Saya gabungkan poin yang ke-7 dengan poin yang ke-8. Hati yang mencintai syahwat akan tertutup dari Allah dengan kadar kecintaannya kepada syahwat. Jadi, poin kita yang ke-7 dan yang ke-8 ini masih lagi poin yang sama, berbicara tentang syahwat. Jadi saya tak nak bincang panjang-panjang lagi lah.
Saya harap jelas pada poin yang ke-6 tadi, gabungkan semuanya 6, 7 dan 8 kerana setiap daripada poin ini telah saya bahaskan pada hadis pada surah Al-Jathiyah ayat yang ke berapa tadi? 23 dan juga hadis Nabi SAW tentang 3 kebinasaan dan 3 kejayaan. Maaf saya lupa nak sebutkan tadi, 3 kejayaan dan 3 kebinasaan itu adalah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan li ghairi. Hadis tadi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan li ghairi. Jadi poin kita yang ke-6, ke-7 dan ke-8 kita gabungkan sahaja di situ. Tak payah berjela-jela sangat perbincangannya. Baik, terus masuk kepada poin kita yang ke-9 di sini. Hati adalah bejana Allah Subhanahu wa taala. Okay, dia kata hati kita ni adalah bejana Allah Subhanahu wa taala. Di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang paling dicintai olehnya adalah hati yang paling lembut, paling teguh dan paling jernih. Lihat muka surat 369, di bawah itu ada nota kaki nombor 9. Nota kaki kita nombor 9 menerangkan poin kita nombor 9 dengan mendatangkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi. Sesungguhnya Allah mempunyai bejana pada penghuni bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Bejana Rabbmu adalah hati para hambanya yang saleh. Okay. Seterusnya, Nabi kata, wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Hati yang paling dicintainya ialah hati yang paling lunak dan hati yang paling lembut. Maknanya macam ini Muslimah. Allah Subhanahu wa taala memiliki bejana di atas muka bumi ini. Bejana tu maksudnya ialah bekas. Ini boleh dipanggil sebagai bejana. Okey, bekas. Lalu bekas ataupun tempat minum air ke dan sebagainya lah dipanggil sebagai aniyah, bejana. Nabi kata, wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan bekas ataupun bejana ini dia terdapat di mana? Tadi mula-mula umum mula-mula umum hadisnya. Dia ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bejana di atas muka buminya pada penghuninya, penghuni bumi. Lalu lebih spesifik lagi, Nabi kata bejana itu berada pada hati manusia. Spesifik lagi, lebih khusus lagi, Nabi sebutkan hati orang-orang yang soleh. Okay, jadi bejana Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk penghuni bumi ini ataupun penduduk bumi umum. Kemudian dikhususkan penerangannya oleh Nabi SAW, bejana itu ada dalam diri ataupun ada dalam hati orang yang soleh. Dan Allah Nabi SAW sebutkan di sini, wa ahabbuha, hati yang paling Allah Subhanahu wa taala cinta, yang paling Allah Subhanahu wa taala suka ialah alyanuha wa araqquha, yang hati yang paling lunak dan hati yang paling lembut. Ini termasuk perbincangannya sama macam hari itu yang kita bincangkan, dalam hati ada taman. Ingat tak perbincangan di mana? Bab ke berapa? Wah, semuanya bab berapa baru bab 3 tu tak payah jauh-jauh. Belakang je. Belakang je. Tak payah pergi jauh. Belakang je kan? Bab kita yang ketiga. Senang kata begini, Muslimah, saya nak kata gini. Dalam hati kita ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan pelbagai macam perasaan. Tapi hati yang paling lunak
hati yang paling lembut. Itu yang kita hendak ada pada diri kita. Okey, tak kisahlah ada orang yang dirasa macam hati dia keras macam batu pun, bagi saya tak kisah sebab itu kadang-kadang aslinya begitu. Faham tak aslinya? Macam dia memang original lah. Original memang asalnya memang susah nak nangis. Kan ada orang begitu. Saya pernah jumpa gitu. Ada orang memang susah nak nangis, susah nak ketawa. Orang berkelakar macam mana pun tak kelakar pun. Itu pun kelakar. Ada orang gitu kan, hati dia macam tu. Tapi ada orang kelakar. Ketawa. Ya Allah. Hati kita berbeza-beza. Tak kisah saya kata, nak hati yang macam mana, yang penting bukan hati keras yang Allah laknat ni, bukan itu. Maksudnya kekerasan yang begitulah, yang normal, yang tak ada kena-mengena dengan agama tadi. Kalau kita nak ada rasa yang begitu sekalipun, pastikan ada sisi kelunakannya. Okey, ada sudut yang kita nak masukkan dengan kelembutan pada hati kita. Jangan sampai tak berperasaan. Sebab kita nak jadi hati ataupun kita nak memiliki hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amat cinta kepada kelemah lembutan walaupun kita tak nafikan Allah itu maha dahsyat azabnya. Kan? Azab di dunia tak setanding dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Azab Allah maha dahsyat. Tapi kita jangan lupa Allah itu maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Sebab itu saya datangkan dengan satu kisah Aisyah radhiyallahu anha, dan saya tahu kisah ini famous, ramai orang dah biasa dengar tentang kisah ini. Ada pernah pada satu ketika orang datang jumpa dengan Nabi, kan di kalangan Yahudi. Mereka ini kutuk Nabi, kan? Ni Yahudi dululah, jangan samakan dengan Yahudi sekarang Nanti kan semua Yahudi kita nampak begitu tak boleh. Di situ pada konteks zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Ya, mereka ni datang sengaja kan nak sakitkan hati Nabi. Lalu jumpa dengan Nabi, mereka kata apa? Assalamualaikum. Kematianlah ke atas engkau wahai Muhammad. Dia doakan kematian. Kita sepatutnya Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ni nak cakap juga, kita cik-cik kalau nak beri salam betul-betul jangan Assalamualaikum. Kan. Nanti kan Assalamualaikum. Ada orang tak? Assalamualaikum. Tak, salah ya. Assalamualaikum. Sebut betul-betul. Sebab ini doa. Kita greet ni, dalam agama kita, greetings ni doa. Okay? Assalamualaikum. Biasakan. Ajar dengan cucu-cucu. Assalamualaikum. Bukan sekum. Kadang sakit telinga aku dengar. Apa? Assalamualaikum. Kita jumpa kawan-kawan kita. Assalamualaikum. Okay. Jadi dia doa ya, supaya sampai doa tu betul cara sebutannya kan. Macam tadi kita nampak, di kalangan mereka ni yang nak mendoakan kematian kepada Nabi, bunyi yang dekat sama kan. Bahaya tu kalau kita terbunyi macam tu tadi. Assalamualaikum. Bunyi macam Assalamualaikum. Kalau sekali dengar je kan, kalau kita tak dengar betul-betul, dengar macam Assalamualaikum. Tapi sebenarnya Assam ni maksudnya lah kematian. Jadi orang ni dia doakan kematian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha temper waktu tu kan. Geram cakap, tak orang tak kita. Kita kalau orang cakap suami kita, bukan main kita. Suami kita tak cakap apa-apa tau. Suami kita relax je, senyum je. Kita ni yang isteri ni kan, apa lu cakap gitu bang? Kita pula yang ke depan mengamuk-mengamuk kan. Aisyah pun macam tu juga, sama aja macam kita Aisyah ni. Aisyah kata apa? Waalaikumsalam wal la'nah. Ke atas kalian kematian dan laknat sekali aku bagi. Sedap sebiji. Kalau kita dengar, sedap sedap. Kalau kita orang-orang awam ni kalau dengar gitu, kan dah kena sebiji sedap. Bagus. Sepuas hati aku. Bagi sekali. Nabi SAW kata gini kepada Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Relax Aisyah. Relax. Mahlan, tenang. Aisyah kata kepada Nabi, alam tasma' ma qalu. Tak ke kau dengar apa yang mereka kata tentang kau? Kan diorang tu dah doakan kau dengan kematian. Ya, aku tak boleh ya. Aisyah kata gitu. Nabi kata gini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan satu pesanan yang Nabi kata apa? Innallaha, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu amat mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara.
Allah cinta kelemah lembutan dalam setiap perkara. Tak kira orang maki kita, kita balas dengan kelembutan. Orang marah kita, kita balas dengan kelembutan. Orang fitnah kita, kita balas dengan kelembutan. Orang khianati kita, kita balas dengan kelembutan. Allah suka bila kita buat perkara itu. Sebab itu tadi dalam hadis yang kita baca dalam buku tu, dia kata apa? Allah paling cinta orang yang memiliki hati yang paling lunak, paling lembut. Kerana dia boleh mengatasi semua keadaan dengan kelembutan. Itu pesan Nabi SAW kepada Aisyah. Untuk mengingatkan kepada kita, tak semestinya kalau orang berkata kasar dengan kita, kita kena cakap kasar dengan dia. Bila Aisyah kata kepada Nabi SAW, awalam tasma' ma qalu, kau tak dengar ke Rasulullah apa yang mereka cakap kepada engkau? Nabi kata, sami'atu, aku dengar wahai Aisyah, dan aku dah jawab, wa alaikum. Maksudnya apa? Ke atas kalian juga. Maknanya ucapannya sama. Macam kita kata, kita kata take care, you too. Ada perkataan gitu kan. Okay, you too, engkau jugalah macam tu. Bila orang tu kata, kematianlah ke atas engkau, Nabi kata waalaikum, engkau juga. Ungkapan katanya sama, kan? Maksudnya sama, tapi ungkapan lafaznya berbeza. Betul lah, Aisyah kata benda sama. Namun di sini kita nampak pendekatan yang Nabi SAW gunakan. Nabi gunakan pendekatan yang lemah lembut yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pengakhirannya begini, Nabi ingatkan, sesungguhnya inni lam ub'ath la'anan. Kalau kita nak ada hati yang lunak, hati yang lemah lembut ini ya, tutur kata kita dia kena jaga. Kalau kita biasakan tutur kata yang kasar, tutur kata yang berbentuk makian, cacian, ia akan menjejaskan hati kita. Sebab itu Nabi ingatkan, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepada kalian bukan untuk jadi orang yang pelaknat. Nabi ingatkan, Nabi bukan seorang yang suka melaknat orang. Suka kata itu, orang cakap kasar, dia cakap kasar balik. Tak, Nabi bukan begitu. Tujuan Nabi diutuskan kepada kita untuk memberikan satu contoh bahawa baginda adalah seorang yang mana tutur katanya lemah lembut. Maka atas dasar itu, kita ni dalam bulan Rabiul Awal kan, semua orang sibuk nak ikut kepada Nabi. Ikutlah contoh Nabi SAW. Nabi adalah orang yang jiwanya paling lunak, paling lembut. Tutur katanya juga adalah tutur kata yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun dalam keadaan yang mana dia disakiti oleh orang lain. Hatinya sakit sangat-sangat. Tetapi indah kata-katanya dalam keadaan dia nak membaluti kesakitan yang ada pada hati dia. Itu Nabi SAW. Kadang-kadang kita lupa untuk ikut sebagaimana Nabi SAW. Kita asyik kata kita cinta Nabi, kita cinta Nabi, kita cinta Nabi. Tapi bagaimana kita mengamalkan apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada diri kita? Jelas dalam banyak hadis Nabi tunjukkan kepada kita, hatta dalam nasihatnya ataupun wasiatnya kepada Aisyah itu tadi, gunakan tutur kata yang lembut. Tapi kita masih lagi nak gunakan kata-kata yang kasar. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita, aku bukanlah orang yang diutuskan oleh Allah sebagai pelaknat. Tapi kata-kata kita masih lagi nak maki orang, masih lagi nak melaknat orang lain. Atas dasar kita kata apa? Sebab hati saya sakit, Ustazah. Tak. Dia bukan sebab itu. Hati kita sakit macam mana pun, kita kena tunjukkan bahawa kita ini adalah umat Nabi SAW yang memiliki adab, etika yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu kelemah lembutan. Bagi meraih cinta Allah, bagi meletakkan diri kita, kedudukan kita ini begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW ketika kita berada di syurga kelak. Sebab itu dalam hadis ini Nabi kata apa? Wa innama bu'ithu rahmah. Sesungguhnya aku diutuskan sebagai rahmat. Aku diutuskan dengan penuh kasih sayang untuk bawa kalian kepada syurga Allah. Untuk bawa kita ni umat Nabi SAW
pada satu keadaan yang penuh kebaikan setiap masa, setiap saat tanpa henti. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita usaha untuk ada hati yang paling lunak itu tadi. Hati yang paling lembut, selunak dan selembut hati Nabi SAW. Agar terselah kecintaan kita kepada baginda. Agar terpancar pada setiap ucapan dan tindakan kita ini bahawa ya, aku adalah umat Muhammad. Aku cinta kepada Rasulullah. Aku cinta kepada insan yang Allah utuskan sebagai pembawa rahmat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa, kesihatan untuk sama-sama beramal dengan apa yang telah kita belajar, agar setiap apa yang kita pelajari itu masuk ke dalam hati kita, menjadi kekuatan untuk kita beramal soleh. Sebagai maklumannya, minggu depan kita akan berada pada Minggu Hubun Nabi untuk semua kuliah-kuliah di Masjid Darul Ghufran. Jadi sama juga dengan kuliah saya, kita tidak akan bincangkan kitab ini, kita akan bincangkan topik yang berkaitan dengan Nabi SAW. Jadi tak perlu bawa kitab lah ya, kalau bagi mereka yang nak hadir pada minggu hadapan. Boleh, minggu depan apa tajuknya? Sekejap ya, cek dulu. Okey, tajuk yang akan dibawa pada minggu hadapan untuk kuliah saya ialah air mata cinta hati Nabi SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan membahaskan tentang fitnah yang berlaku dalam keluarga Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW mengatasi fitnah tersebut yang berlaku dalam keluarganya. Kerana dalam hidup kita biasa, kadang-kadang kita ni ada ujian yang Allah berikan dalam keluarga, berlaku fitnah pada anak kita, pada pasangan kita. Jadi bagaimana boleh kita pelajari daripada peristiwa itu untuk kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Okey muslimah, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.